Nama saya Muhammad Hizat bin Attab dan nombor matrik saya ialah 285390. Nama saya Ahmad Syukri bin Rosdi, nombor matrik 284532. Nama saya Arihan anak lelaki Ravi Chandran dan matrik nama saya 284431. Nama saya Nurul Akila binti Muhammad Idrus, nombor matrik 284682. Nama saya adalah Ashim binti Roslan, nombor matrik 284452. Kita masuk kepada aspek pengenalan. Pada masa kini, pengetahuan guru terhadap aspek psikologi pelajar adalah penting. Kenapa ia penting? Kerana setiap murid mempunyai pelbagai perbezaan dari segi emosi, mental, sosial dan sebagainya. Bahkan latar belakang setiap murid pun berbeza. Oleh itu, sebagai seorang pendidik harus memahami apakah aspek-aspek psikologi yang terlibat. Apakah perkembangannya akan terlibat di dalam peringkat awal, iaitu dari segi fizikal, psikomotor, kognitif, emosi, bahasa dan sosial. Dan yang kedua, peringkat terakhir, perkembangan yang terlibat ialah aspek fizikal, kognitif, emosi, sosial, bahasa dan moral. Seterusnya, kita masuk kepada konsep perkembangan individu. Apakah maksud konsep perkembangan individu? Konsep perkembangan individu ialah perubahan yang sistematik, progresif dan berkesinambungan dalam diri individu ataupun pelajar sejak lahir hingga akhir hayat. Saya akan terangkan secara ringkas apakah itu konsep dengan lebih lanjut, iaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sehinggalah kita meninggal dunia, dari lahir sehingga meninggal dunia. Dan yang kedua, semua aspek perkembangan adalah saling berkait. Yang ketiga, perkembangan terjadi dalam tempoh yang berlainan. Maksudnya umur dari baby, remaja, dewasa, tua. Dan yang keempat, setiap fasa perkembangan mempunyai penjelasan yang berlainan daripada setiap peringkat. Teori pertama yang saya akan terangkan adalah teori daripada David Ausubel, iaitu nama sebenar beliau adalah David Paul Ausubel, iaitu teori pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ini adalah bermaksud menyambungkan pengetahuan baru dan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif seseorang. Jadi pengetahuan sedia ada ini disimpan sebagai skemata dalam ingatan jangka panjang, dan fungsi skemata adalah rangka untuk menyambungkan pengetahuan baru. Jadi pembelajaran bermakna ini ataupun nama lainnya juga dikenali sebagai subsumption. Jadi macam mana teori ini memberikan perkembangan kepada seseorang individu? Dalam teori ini ada 4 proses. Yang pertama adalah derivative subsumption, iaitu mengaitkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif terhadap konsep yang dah diketahui. Sebagai contohnya, seseorang individu ni sudah mengetahui konsep automotif. Jadi dia sudah tahu konsep automotif tu. Jadi apabila dia belajar, dia tahu bahawa kereta adalah termasuk dalam konsep automotif. Yang seterusnya adalah correlative subsumption, iaitu menambah huraian tentang pengetahuan baru terhadap konsep yang dah diketahui. Maksudnya tadi ditahu dalam automotif ada kereta. Lepas tu dia belajar lagi benda baru yang motosikal juga adalah berkait dengan konsep automotif. Seterusnya lagi ialah proses superordinate subsumption, yang bermaksud contoh bagi konsep tahap tinggi dikaitkan dengan konsep yang dah diketahui. Sebagai contoh, tadi kita dah tahu dalam konsep automotif ada kereta. Lepas tu kita dah tahu kereta ni ada banyak nama. Ada Myvi, ada Viva dan sebagainya. Tapi kita tak tahu bahawa jenis-jenis kereta ni
ada konsep tersendiri, iaitu kereta ini adalah termasuk sebagai kereta jenis hatchback. Dan konsep yang terakhir ialah combinatorial subsumption, yang bermaksud menghubungkan idea baru dengan konsep tahap tinggi yang dah diketahui. Maksudnya tadi kita dah tahu konsep bagi kereta, maksudnya kita dah boleh bawa kereta kan, kita dah kenal kereta. Jadi apabila kita ada idea baru, contohnya kita nak bawa lori, jadi kita boleh pakai macam mana kita bawa kereta. Maksudnya analogi kita boleh gunakan analogi kita bawa kereta untuk bawa lori. Saya akan sambung tentang ciri-ciri perkembangan individu dalam teori David Ausubel, iaitu meaningful learning. So, penganjur terdahulu, advanced organizers. Okay. Ausubel menganjurkan penggunaan penganjur awal sebagai mekanisme untuk membantu menghubungkan bahan pembelajaran baru dengan idea berkaitan sedia ada. Okay. Teori penganjur awal Ausubel terbagi kepada dua kategori, iaitu perbandingan dan juga ekspositori. Penganjur perbandingan, which is comparative organizers. Penganjur perbandingan mengaktifkan skema sedia ada dan digunakan sebagai peringatan untuk membawa ke dalam ingatan kerja tentang perkara yang anda mungkin tidak sedar adalah berkaitan. Penganjur perbandingan juga digunakan untuk menyepadukan dan juga untuk mendiskriminasi. So basically it integrates new ideas with basically similar concepts in cognitive structure, as well as increases the discriminability between new and existing ideas, which are essentially different but confusingly similar. Penganjur expository, so which is in English expository organizers. Penganjur expository sering digunakan apabila bahan pembelajaran baru itu adalah tidak dikenali oleh pelajar. So basically an expository organizer can be when a material that is going to be presented which is unfamiliar to the students lah. The students are unfamiliar with it. So mereka sering mengaitkan apa yang telah diketahui oleh pelajar dengan bahan baru yang tidak dikenali ini, dan seterusnya bertujuan untuk menjadikan bahan yang tidak dikenali itu lebih difaham oleh pelajar. Okay, so faktor-faktor perkembangan individu. Okay, so teori Ausubel juga memberikan tumpuan kepada pembelajaran bermakna, which is meaningful learning. Untuk belajar secara bermakna, individu mesti mengaitkan pengetahuan baru dengan konsep relevan yang telah mereka ketahui. Pengetahuan baru mestilah berinteraksi dengan struktur pengetahuan pelajar. Okay, so pembelajaran yang bermakna boleh dibezakan dengan pembelajaran hafalan, which is rote learning. In this theory, actually, if you're using meaningful learning to learn during the learning process, so it will actually be stored in your long-term memory, which you can use it forever. So that is more, it's better lah. It's for the students' career prospect in the future. Okay. Memory hafalan digunakan untuk mengingat kembali urutan objek seperti nombor telefon, so like the phone numbers and so on. Walaupun mungkin ia berguna kepada pelajar dalam memahami hubungan antara objek. Oleh kerana pembelajaran bermakna melibatkan pengiktirafan hubungan antara konsep, ia mempunyai keistimewaan untuk dipindahkan ke ingatan jangka panjang. So this is what I said just now. It's actually transferred to your long-term memories. Memang yang paling penting dalam pembelajaran bermakna ialah bagaimana maklumat baru disepadukan ke dalam struktur pengetahuan lama. So basically, not everyone is capable of doing it. The student must be well aware that he needs to relate whatever that you're going to learn after this to what you're going to learn. So if you can relate this, that is when this meaningful learning is very effective. So basically, if you're not able to do it, then there's no point lah. So the student must be able to train himself, okay, to relate whatever that he's going to learn in class to whatever that is already in his head. So that is how this meaningful learning works. Okay, so mengenai itu, Ausubel percaya bahawa pengetahuan disusun secara hierarki. Maklumat baru itu bermakna setakat ia boleh dikaitkan dengan apa yang telah diketahui.
Seterusnya, saya akan membentangkan teori kedua iaitu teori psikososial oleh Erik Erikson. Erich Homburger Erikson atau lebih dikenali sebagai Erik Erikson dilahirkan di Frankfurt, Jerman pada 15 Jun 1902 dan dikenali dengan teorinya iaitu teori perkembangan psikososial manusia. Teori ini menggabungkan faktor kendiri, emosi dan sosial dalam perkembangan individu. Beliau telah membuat penyelidikan mengenai perkembangan kanak-kanak dan jangka masa kehidupannya. Dalam kajiannya, beliau menjelaskan bahawa keperluan asas setiap manusia adalah sama dan tindak balas terhadap keperluan itu yang memberi kesan kepada perkembangan mereka. Teori ini merupakan kesinambungan daripada rangka kerja psikoseksual Sigmund Freud. Erik Erikson percaya bahawa personaliti seseorang terbentuk dalam satu siri peringkat. Terdapat 5 ciri-ciri teori Erik Erikson. Yang pertama, mempunyai keperluan asas yang sama. Yang kedua, perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan asas. Yang ketiga, perkembangan manusia mengikut peringkat-peringkat tertentu. Yang keempat, setiap peringkat mempunyai konflik dan ia mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada peringkat seterusnya. Yang terakhir sekali, kegagalan mengatasi konflik akan menjejaskan perkembangan peringkat yang seterusnya. Erik Erikson menerangkan teorinya melalui 8 tahap perkembangan yang akan dilalui oleh manusia. Tahap 1, bayi, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tahap ini merupakan tahap perkembangan yang pertama berlaku dalam perkembangan manusia. Tahap ini berlangsung pada masa oral iaitu pada peringkat lahir hingga berusia 18 bulan. Hal pertama yang akan dipelajari seseorang bayi adalah rasa percaya pada orang sekeliling, terutamanya kepada mereka yang selalu berada di sekelilingnya. Namun, sebaliknya, apabila wujud ketidakstabilan dan emosi terganggu dalam tempoh ini, bayi akan membina rasa ketidakpercayaan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi seterusnya pada berlakunya tingkah laku negatif. Tahap 2, Early Childhood, berdikari dan ragu-ragu. Pada tahap ini, merupakan peringkat awal kanak-kanak iaitu pada usia 18 bulan sehingga 3 tahun. Peringkat ini juga, keinginan kanak-kanak untuk memiliki kuasa sangat tinggi. Kepercayaan yang diberikan si ibu memberikan kesempatan kepada kanak-kanak untuk belajar bereksplorasi sendiri dengan di bawah bimbingan membentuk kepribadian dan kepercayaan dalam diri. Di samping itu, ibu bapa yang terlalu mengawal kebebasan anak dan bersikap keras akan mengganggu perkembangan kanak-kanak. Mereka akan membesar menjadi seorang yang pemalu dan tidak memiliki rasa percaya diri dan juga kurang berdikari. Seterusnya, fasa yang ketiga, preschool, di mana berlaku apabila peringkat umur kanak-kanak 3 hingga 6 tahun, iaitu fasa inisiatif dan rasa bersalah. Dalam fasa inisiatif, kanak-kanak mula menunjukkan kekuatan dan kontrolnya tentang dunia melalui permainan dan interaksi sosial bersama kawan-kawannya. Mereka menunjukkan minat kerana dunia sosial lebih luas, maka perilaku mereka lebih aktif dan bertujuan. Kanak-kanak yang lahir pada tahap ini akan rasa mampu dan yakin untuk memimpin orang lain. Baik dalam fasa rasa bersalah, kanak-kanak gagal mencapai tahap ini akan merasa bersalah, ragu-ragu dan kurang inisiatif. Perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul apabila ibu bapa tidak memberi kepercayaan terhadap anak-anak mereka yang membuatkan anak-anak mereka berasa cemas. Erikson yakin bahawa kebanyakan rasa bersalah dapat digantikan dengan cepat oleh rasa inisiatif. Tahap 4, school, berlaku apabila peringkat kanak-kanak dalam lingkungan 6 hingga 11 tahun, iaitu fasa industri dan rendah diri. Dalam fasa industri, individu akan mula membina hubungan persahabatan sesama jantina. Mereka turut berkreatif dalam aktiviti-aktiviti di sekolah seperti sukan, pertandingan dan akademik. Mereka juga menjadi lebih serius dalam melaksanakan tugasan dengan memberi perhatian, berhati-hati dan gigih. Manakala dalam fasa rendah diri, tingkah laku dan perangai ibu bapa
menjadi galakan kepada kanak-kanak dalam menjalankan tugas dengan menggunakan kemahiran mereka dalam melakukan kerja. Galakan yang diberi akan memotivasikan mereka untuk terlibat dengan pengalaman-pengalaman baru. Ketika beralih ke masa pertengahan dan akhir kanak-kanak, mereka mengerahkan tenaga mereka untuk menuju ke penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Seterusnya, jika anak-anak telah dimarah atau dibiarkan, maka mereka akan menjadi takut dan rasa bersalah. Ini secara tidak langsung akan menimbulkan rasa rendah diri dan tidak yakin dan tidak proaktif. Jadi, Erikson yakin bahawa guru memiliki tanggungjawab khusus untuk membentuk ketekunan dalam diri kanak-kanak di sekolah. Seterusnya, tahap yang kelima, adolescence, berlaku apabila peringkat kanak-kanak berumur 12 hingga 18 tahun, iaitu identiti dan kekeliruan peranan. Sekiranya krisis pada tahap ini berlaku, maka individu tidak dapat gambaran yang jelas mengenai dirinya. Dalam fasa identiti, mereka akan mula membuat keputusan sendiri berdasarkan pendapat tentang apa yang mereka percaya terbaik untuk diri mereka. Mereka akan berjaya dalam fasa identiti apabila mendapat sokongan, dorongan dan perhatian daripada ibu bapa mereka. Dalam fasa kekeliruan peranan, remaja akan mempunyai pelbagai soalan yang timbul di fikiran mereka. Mereka tidak mengetahui di mana tempat mereka dan siapa yang mereka ingin jadi pada masa akan datang. Seterusnya tahap 6, yang adulthood, berlaku pada peringkat umur 20 hingga 40 tahun, iaitu fasa keintiman dan pengasingan. Erikson percaya bahawa ia amat penting untuk membentuk hubungan yang rapat dengan orang lain. Erikson juga menyatakan bahawa hubungan mesra ini juga boleh dikaitkan dengan keakraban, kejujuran dan cinta. Dalam fasa keintiman, mereka yang berjaya melepasi tahap ini akan mampu membina hubungan yang akrab dan bermakna dengan orang lain di sekeliling mereka. Mereka akan mempunyai hasrat dan ingin mencari pasangan hidup. Mereka akan dapat bergaul dengan orang yang berlainan jantina dengan mesra. Mereka turut menjadi seseorang yang amat aktif dalam masyarakat. Manakala sekiranya mereka gagal, mereka akan berada pada fasa pengasingan di mana lebih memilih untuk menyendiri dan tidak bergaul dengan orang lain. Mereka juga berkemungkinan untuk tidak membentuk apa-apa hubungan. Jadi, mereka ini juga akan merasa kesunyian dan terpinggir. Seterusnya, tahap yang ketujuh, middle adulthood, berlaku dalam lingkungan umur 40 hingga 60 tahun, iaitu fasa generativity dan stagnasi. Baik, tahap generativity adalah peluasan cinta ke masa hadapan. Maksudnya, sifat ni adalah tindakan yang peka terhadap generasi yang akan datang. Baik, contohnya sekiranya seseorang individu tu berjaya dalam kehidupannya dan juga mengekalkan identiti yang positif serta menjalani hidup yang bahagia, individu tersebut akan berusaha mengembangkan situasi itu kepada generasi yang seterusnya. Jadi sekiranya individu tidak dapat melepasi fasa generativity, maka akan berlaku stagnasi, iaitu individu tersebut akan tidak peduli kepada sesiapa. Akhir sekali, tahap yang ke-8, maturity, berlaku pada umur 65 tahun ke atas, iaitu fasa integriti dan putus asa. Dalam fasa integriti, individu yang berasa berpuas hati dengan pencapaian sebelumnya akan mempunyai perasaan yang bahagia dan tenang. Individu ini juga dikatakan akan mempunyai perasaan yang kukuh. Manakala individu yang tidak berjaya dan kecewa dengan pencapaian sebelumnya akan mengalami rasa keputusasaan. Di kesimpulan ini, saya akan membuat perbandingan di antara teori Erik Erikson dan David Ausubel. Erik Erikson, dalam teorinya, tahap perkembangan individu ataupun pelajar ini dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu
yang menjadi matang secara fizik dan psikologi. Di dalam teori Erik Erikson ini terdapat 8 peringkat. Teori David Ausubel pula menyatakan bahawa pembelajaran terjadi jika pelajar mampu mengasimilasikan pengetahuan yang sedia ada dengan pengetahuan yang baru. Dan yang kedua, pelajar juga mendapat pendidikan melalui pembelajaran bermakna dan pembelajaran menghafal.